Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, segalanya baik. Kami kemampuan Ustaz untuk mengetahuilah sedikit mengenai sekolah menengah imtiaz dari segi perkembangan dan lain-lain. Jadi sebelum mengenali perkembangan sekolah imtiaz ni, boleh tak Ustaz memperkenalkan diri? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana sudi datang menemui buat saya sebagai informan lah. Jadi secara asasnya saya ni nama Azizan bin Harun. Kan, tempat asal saya ialah di Besut Terengganu ni lah. Since 49 tahun yang lalu. Jadi kelahiran saya ni tahun 1975. 10 Mac 1975. Dan latar belakang pendidikan saya itu sekolah rendah, sekolah kebahasaan Bertilentang, Besut, dan sekolah menengah Nasiruddin Shah di Alor Lintang. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran ke UiTM dalam kursus kejuruteraan. Dan saya menyambungkan pelajaran di UM dalam bidang sumber manusia. Dan sarjana saya dalam bidang pendidikan, sarjana sains pendidikan pada 2016. Dan sekarang saya sedang ongoing lah dalam bidang PhD dalam bidang ketamadunan, integrasi hafazan dengan pendidikan, kurikulum kebahasaan. Itu adalah sejarah pendidikan saya lah. Jadi penempatan sekolah sebelum di Imtiaz Besut ni memang sebelum itu saya ditempatkan di sekolah kebangsaan Bertilentang lah sebelum saya dapat pekerjaan. Jadi yang pertama penempatan sekolah ni adalah di sinilah since 2002. Dan selepas itu dalam masa saya mengajar inilah saya menyambung pelajaran untuk sarjana saya. Dan sekarang sedang buat PhD di Universiti Malaysia Terengganu. Kami dah tahu nama Tuan, asal-usul Tuan. Jadi apakah peranan Tuan dari sekolah imtiaz ini? Saya diberi amanah untuk memantau perjalanan kurikulum bersepadu tahfiz, iaitu program tahfiz pendidikan yang diluluskan oleh peringkat kementerian pada 2015. Dan peranan saya ialah memantau perjalanan hafazan pelajar-pelajar bermula daripada 7 pagi hingga 9:30 pagi setiap hari. Dan tugas saya yang lain, saya berperanan dalam bidang co-curriculum elit seperti memanah, berkuda, avionik, robotik dan solarik. Dan saya juga diamanahkan untuk memantau perjalanan program bahasa antarabangsa. Dan kita di sini tidak ada native speaker lah, tidak ada penutur jati. Cuma yang saya buat sekarang ini ada satu bahasa yang kita perkenalkan, bahasa Jepun. Bahasa Jepun sebagai bahasa antarabangsa, dan ini satu daripada komponen ulul albab. Sebab jawatan saya di sini penolong kanan ulul albab yang menggerakkan beberapa program yang berkaitan antaranya program pembangunan personality. Program pembangunan personality development, dan academic fund. Academic fund ni maknanya keseronokan dalam akademik. Dan yang ketiga, saya diamanahkan untuk memantau perjalanan integrasi kurikulum dengan pembangunan personality. Yang berdasarkan kepada ulul albab itu QEI, Quranik, iaitu menghafaz Al-Quran, ensiklopedik, berkebolehan dalam kepelbagaian bahasa, dalam knowledge acquisition, dalam pemerolehan ilmu. Itulah yang ditekankan, dan saya diberi tanggungjawab untuk melihat, untuk memantau dan menilai. Saya juga penilai kepada 15 orang guru untuk meletakkan mereka itu sebagai satu penambahbaikan lah kepada peranan guru di sini.
Itulah. Terima kasih Tuan. Jadi kita pergi kepada perkembangan sekolah menengah ITS sendiri. Boleh kami tahu tak siapakah pengasas kepada penubuhan sekolah ITS ini? Pengasas kepada sekolah menengah imtiaz ini adalah yang berbahagia Datuk Seri Idris Yusof, sekarang Tan Sri Idris Yusof yang juga merupakan mantan Menteri Besar Terengganu pada 2008, dan beliau menyatakan hasrat ini pada tahun 1996 lagi kan, dengan perjalanan beliau ke luar negara untuk melihat sejauh manakah keberkesanan program hafazan ini sebagai satu literature lah, yang dia nak lihat secara jelas tentang environment perjalanan kurikulum hafazan ini, dan tercetuslah idea itu kepada beliau untuk menubuhkan imtiaz ini pada 1999. Jadi bagaimanakah organisasi sekolah imtiaz sebelum-sebelum ini? Organisasi sebelum-sebelum ini pun sama lah dengan ini kan. Dan sebelum tahun 2007 kita menjalankan program sahaja hafazan kan. Jadi selepas imtiaz ini diambil alih oleh Kerajaan Persekutuan, maka kita diberi amanah untuk menjalankan kurikulum kebangsaan secara sepenuhnya, dan organisasi kita tidak lain dengan sekolah lain, tidak ada beza. Kita ada pengetua, kita ada penolong kanan. Cuma satu sini membezakan kita dengan sekolah biasa, kita ada penolong kanan ulul albab. Yang lain semua PKP, pentadbiran, PKM, PKQ. Itu je lah. Jadi kepada sejarah awal penubuhan sekolah menengah ITS ni, boleh kami tahu tak apa tujuan sebenar penubuhan sekolah ini sebenarnya? Sekolah ini ditubuhkan adalah dengan hasrat untuk menyelamatkan anak-anak kita ni daripada dikongkong dengan idea-idea yang tidak ada kaitan dengan Al-Quran. Jadi apabila kita berikan mereka ini hafazan, sekurang-kurangnya mereka boleh mentadabbur Al-Quran itu ada kaitan dengan kehidupan, dan mereka menjadi penghafaz. Ini adalah satu daripada galakan agama, supaya mereka ini menghafaz Quran bukan saja untuk diri mereka, bahkan untuk keluarga mereka kan. Jadi antara asasnya tujuan sekolah ini dibuat adalah untuk menggabungkan kurikulum hafazan dengan akademik, menggabungkan program. Bagi reaksi awal penubuhan ni, apa pandangan daripada pihak-pihak luar, dari segi pandangan penduduk-penduduk tempatan, macam mana reaksi mereka apabila dengar sekolah imtiaz ni nak ditubuhkan? Reaksi mereka apabila hasrat Tan Sri untuk menubuhkan sekolah ini adalah mereka memberi respon yang cukup positif lah. Sebab melihat kepada perkembangan dalam pendidikan begitu tidak ketara lah sebelum ini kan. Jadi apabila ada hasrat seseorang individu nak tubuhkan sekolah ini atas dasar untuk menyelamatkan keadaan yang sosial yang semakin meruncing, jadi mereka memberi sokongan terutama sekali dalam penglibatan masyarakat untuk memainkan peranan dan menyokong kepada usaha kerajaan untuk menjalankan kurikulum yang boleh membina ketamadunan manusia pada hari ini. Jadi situlah bermulanya reaksi mereka ini, dan dahulu masyarakat setempat ya pelajar. Tapi sekarang ini sudah rata-rata lah pelajar daripada seluruh negara mari ke tempat ini untuk mendaftar sebagai pelajar. Jumlah murid semasa penubuhan selama 7 orang, macam mana boleh ada peningkatan selepas itu? Setelah pengambilan pertama iaitu 7 orang, itu pun kita panggil banyak benda yang kita hebohkan, yang kita tunjuk kepada mereka. Tapi dari segi kepercayaan, pada masa itu kita tidak mampu untuk convince mereka, untuk meyakinkan mereka. Tapi dengan sebab pencapaian itulah menjadi satu sumber galakan kepada masyarakat untuk menghantar. Itulah pertama sekali penubuhan ini 7 orang. 7 orang pelajar. Jadi
tak pelik lah hari ni kan, sebab kejayaan kita sudah terbukti di peringkat nasional. Selaku penolong kanak ulul albab, minta Tuan beritahu sedikit sebanyak apa kaitan sekolah menengah imtiaz ni dengan ulul albab itu sendiri. Okey, dia macam ini. Ulul albab ini bukan untuk imtiaz sahaja. Kan? Apa saja yang kita buat bertepatan dengan kita panggil bertepatan dengan komponen ulul albab itu adalah dah jadi satu kemestian hari ini. Kan? Jadi kita letakkan ulul albab di imtiaz. Apabila sebut ulul albab, orang nampak imtiaz. Kan? Sebab kita adalah pengasas kepada program ini. Tapi setelah sekian lama orang duk tengok, tapi sekarang ni sudah diamalkan di peringkat kementerian. Kan? Yang mana temuan tahfiz model ulul albab dibuat di 15 sekolah harian di seluruh negara dan imtiaz 8 buah di peringkat negeri Terengganu mengamalkan kita punya modul ulul albab. So ulul albab ini bukan sahaja terkhusus kepada pelajar. Kan ulul albab ini adalah khusus kepada semua kan. Sebab itu kita nak jadikan pelajar tu ulul albab, kita dulu kena ulul albab. Ulul albab ini adalah seseorang itu hati yang mempunyai hati. Dan hati yang terbuka. Kan albab itu adalah pintu, lub itu hati. Lub kalbun, hati. Dan jadi ulul albab itu khusus kepada semua manusia lah. Yang sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut al-albab, albab itu. Seperti yang Tuan katakan, ulul albab ni telah diasaskan sendiri daripada sekolah menengah imtiaz. Pencetusan itu berlaku. Okey, cetusan itu berlaku sebab macam kita lah, kalau kita buat sesuatu kerja, kalau kita tidak compilekan dia menjadi satu sumber rujukan kan, macam kita belajar lah, assignment kita tidak bookkan dia, jadi kita nak pungut susah. Jadi kita ambil satu program, kita nama ulul albab. Ulul albab ini adalah kita panggil direalisasikan. Dan idea ini oleh mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dan sekarang pada masa itu Datuk Seri Idris berada dalam kabinet bersama dengan yang amat berbahagia mantan Perdana Menteri itulah. Dan itulah sebenarnya permulaan kepada ulul albab. Tapi dipecahkan ulul albab itu kepada 3 komponen, maka semua orang melihat dari segi komponen Quran. Dan asas kepada ulul albab ini adalah Quran lah. Kan, sebab Quran itu the main source of knowledge lah, sumber utama kepada ilmu. Itulah sebenarnya. Dari segi organisasi ulul albab tu macam mana? Dari segi pecahan guru memang tak ada lah. Tuan sendiri yang turun macam kita ada satu jawatankuasa. Kita ada satu lejnah jawatankuasa ulul albab yang dipengurusikan oleh pengetua. Saya sebagai ketua kepada organisasi ulul albab. Pengetua sebagai pengurusi lah yang jawatankuasa ulul albab. Dan guru-guru dipecahkan mengikut dia punya kemahiran dia. Kan, macam guru bahasa, kita letak sebagai ketua bahasa, kan, bahasa asing. Dan bagi guru Quran, kita letak sebagai ketua Quran. Dan satu lagi, kita ada program Syahadah Ulia. Syahadah Ulia ini adalah dia backup kepada program Ulul Albab. Dan program Ulul Albab ini program khas. Dan dia bukan kurikulum ni. Ulul Albab ni bukan kurikulum. Dia program. Tapi kalau tahfiz model Ulul Albab, apa yang menjadikan orang nampak tahfiz model Ulul Albab ke KBT ke orang nampak hafazan. Itu yang kita panggil program Ulul Albab. Selain daripada program Syahadah Aulia itu, ada lagi tak program di bawah Ulul Albab? Program di bawah Ulul Albab antaranya ijtihadi inovasi. So inovasi ni kita tidak nampak kepada produk. Kan contohnya kita nampak botol ini kita buat sebagai dustbin, contoh tong sampah. Tak lah. Kan. So sebenarnya inovasi dalam pendidikan ini adalah luas. Antaranya kebolehan dalam mengaplikasi
kan, kebolehan dalam kita nak congkil melalui pemikiran. Banyak benda lah, banyak benda. Jadi ulul albab itu bukan satu skop yang sempit, tetapi dia meliputi seluruh dalam konteks hubungan manusia, dari segi komunikasi dan sebagainya. Bagaimanakah penerapan ulul albab ni di aplikasi dari semua orang di sini, termasuk murid, guru, macam mana aplikasi ulul albab tu? Okey, perkara asas yang pertama iaitu dalam ulul albab ini adalah sebab kita menampakkan asas kepada ulul albab ialah Quran. Jadi so kita kena fikirkan bagaimana kita nak integratekan kurikulum itu dengan Quran supaya jadi model ulul albab. Jadi yang perkara asas yang pertama saya emphasize kepada guru iaitu kita selitkan ayat-ayat Quran sebelum tak kira any subjek. Kan? Sebarang subjek apa benda kita nak belajar, yang kita nak ajar mereka itu dalam PDBC, kita nak ajar matematik. Kan? Kita cari ayat-ayat Quran. Kan? Ia berkaitan dengan matematik. Itu benda simple. Tapi kalau tak berkaitan dengan matematik, cuba kita terapkan dengan matematik. Contoh kita katakan alif lam mim itu Quran. Jadi kita nak kaitkan dengan matematik macam mana? Okay, contoh alif 1 harakat. Lam itu 6 harakat. Mim itu 6 harakat. Jadi 13. So macam mana kita nak wujudkan pemikiran tu supaya kurikulum kebangsaan ni, akademik, boleh gabungkan dengan Quran. Itu sebenarnya cara kita nak kita panggil nak digestkan Quran itu dengan kurikulum pembelajaran. Ada sejarah sekolah imtiaz ni lah. Kami dikatakan sekolah imtiaz ni bukan cawangan yang pertama di sini. Ada pembinaan sebelum ni di Kampung Raja, di Masjid. Okey. Sebenarnya konsep imtiaz ini, penubuhan dianya, Besut adalah daerah yang pertama, the first district bagi imtiaz. Jadi tapak asal kita di Kampung Raja itulah yang seridi sekarang tu. Tapak asal kita sampai daripada 1999 sampai 2010. Lepas tu daripada 2011 sampai 2014 kita letak dekat Pelagak tu. Dekat Pelagak. Dan last kali kita mari sini 2015 sampai sekarang. Jadi kalau kita melihat kepada perkembangan, kalau imtiaz Besut bukan perkembangan dari segi facility. Perkembangan dari segi penubuhan imtiaz kita ada 8 sekarang ni setiap daerah. Setiap daerah. Dungun yang kedua, Kuala Berang yang ketiga, 4 Kuala Terengganu. Lepas tu yang kelima tu Kemaman. Yang keenam Setiu, yang ketujuh Kuala Neru, yang ke-8 Marang. Itulah perkembangan dari segi imtiaz. Dari segi perkembangan imtiaz tu sendiri, kalau macam perubahan lokasi asal tu kenapa? Apa punca berlakunya peralihan lokasi? Okey, yang pertama, sebab yang pertama di Kampung Raja itu kita tidak cukup untuk kerajaan nak luluskan sebagai kita panggil premis. Sebab asal tu premis tu yang tanah wakaf. Bangunan itu yang dibuat oleh masyarakat, bukan daripada kerajaan. Okey, lepas itu kita tinggalkan di situ sebab itu tanah wakaf. Tanah yang kedua, tanah kerajaan negeri di Pelagak. Itu bangunan pun kerajaan negeri. Cuma yang kita nak maklumkan di sini, guru semuanya daripada KPM. Dan AKP ada sebahagian daripada Yayasan Terengganu, ada sebahagian daripada KPM. Dan kita ada LPS, Lembaga Pengelola Sekolah, yang dimiliki oleh Yayasan Terengganu, yang memantau dari segi perjalanan program Ulul Albab. Ulul Albab. Yayasan Terengganu sebagai lembaga pengelola sekolah. Dan sini pun bangunan ni bangunan Yayasan Terengganu. Saya KPM semua, Cikgu Azri apa semua KPM. Kita dah tahu mengapa lokasi boleh berubah, jadinya kami nak tahulah
dari segi seni bina sekolah impian sekarang ni, dari mana ilham, inspirasi dari segi reka bentuk? Okey, kita dari segi reka bentuk adalah kita nampak Islamik kan. Dan kubah ini dom itu adalah satu, kita menampakkan ciri-ciri Islamik lah kan. Jadi bangunan ini diilhamkan oleh Datuk Seri lah, Tan Sri Idris Yusof, sekembalinya daripada lawatan ke luar negara. Dia melihat sebagai, bila tengok bangunan ini, kita akan nampak sebagai, kita panggil istana kan, istana Quran. Istana Quran yang disebut sebagai Quranic Castle. Jadi cabaran yang terbesar yang telah dihadapi semasa nak membangunkan sendiri di sini. Okey, cabaran yang utama iaitu kekangan lah, constraint dari segi keuangan lah. Keuangan. Dan yang kedua, dia ada campur tangan politik lah sekian. Sebab politik di negeri Terengganu ni, dia tidak mendapatkan satu kejenihan mana kan. Nampaklah kan. Itu secara yang kita nampak lah. Tapi tak ada masalah. Kerajaan bila dia ambil alih, tak kira kerajaan mana sekalipun, dia akan teruskan. Sebab pendidikan ni adalah agenda utama kerajaan negeri. Itu cabaran lah. Kita nampak cabaran yang utama di sini adalah dari segi keuangan untuk kan, sebab elektrik sekarang ni 100,000. 100,000 100K satu bulan. Tapi tak ada masalah, setakat ni semuanya berjalan lancar. Yang kedua, kekangan untuk nak maintenance ni. Tapi semua ini tak ada masalah lah, sebab kerajaan kalau individu memang masalah besar. Memang masalah besar lah. Kami dikatakan bahawa sebelum sekolah menengah ni macam digunakan, betul ke binaan ni terbiar selama 5 tahun? Ni? Okey, dia terbiar lah. Maksud terbiar itu bukan terbiar kerajaan tak nak guna tak. Okey, disebabkan terbiar itu adalah untuk penyerahan. Penyerahan dan kita mendapat kelulusan, mesti dapat kelulusan. Tapi nak dapat kelulusan tu memang lama. Yang kedua, sebab kita dah bertapak dah. Melainkan kita dah sekarang, sebelum kita datang sini, kita belajar Tengah Padang. Mungkin lah kan, mungkin kalau belajar Tengah Padang tu, cepat-cepatlah dapat kelulusan. Tapi kita dah ada tapak dah. Mungkin di sini, kerajaan buat permohonan. Dia permohonan apa? Permohonan untuk menduduki premis. Yang ni diluluskan, baru kita boleh masuk. Dan yang kedua, bangunan ini lambat untuk digunakan sebab ada perubahan dari segi kontraktor lah. Bukan kerajaan tak bagi. Kerajaan bagi sebab ia buat suruh kita nak duduk kan. Jadi melalui seni bina daripada Nasri sendiri, apa elemen reka bentuk yang paling unik lah di sekolah ni? Selain daripada kubah yang besar. Elemen yang unik di sini adalah kata apa? Selain daripada kubah tu, kan? Dan dia menampakkan kelainan itu yang kita nampak, iaitu kelas yang tersusun. Kelas tersusun, dan keunikan yang kedua, kita meletakkan satu tempat, kan? Satu bangunan. Kalau sekolah lain dia banyak bangunan, kan? Makmah di situ. Kita ni satu tempat. Mana pelajar tidak perlu keluar daripada bangunan ni untuk berpindah daripada makmah ke kelas. Gitu. Jadi kita masuk kepada cabaran lah. Boleh kami tahu apakah cabaran terbesar dalam menaikkan nama sekolah menengah itu? Cabaran yang boleh mencetuskan kepada kejayaan seterusnya. Okey, kalau kita tengok di sini, co-curriculum. Co-curriculum, jadi bila co-curriculum itu dimantapkan, perkara asas yang utama kita kena kejar di peringkat antarabangsa. Kan? Sebab saya pun pernah bawa pelajar pergi ke Taiwan, Hong Kong, Korea pada masa itu demi untuk menaikkan nama sekolah. Tapi berjayalah kita dapat gold medal. Itu pengiktirafan sebenarnya. Pengiktirafan. Dan dari segi akademik, towering personality. Kan? Kita ramai pelajar kita yang berada di luar negara.
Dan pelajar kita pun, student kita sini ramai yang masuk ke bidang profesional. Even ada yang dah jadi pengarah. Yang grade 54. Ramai. Saya akui yang tu memang pelajar di imtiaz, bila keluar lepas SPM, tidak ada seorang pun yang tercicir. No child left behind lah kalau US kata, tak ada yang terkebelakang. Semuanya terkedepan. Dan di daerah Besut ni, kalau pergi di JT pun ada seorang. Pegawai farmasi. Doktor ada 4-5 orang sini. Besut. Ramai. Itulah yang kita nampak dari segi tawaran personality lah. Macam kita tahu, sekolah ITES ni sebelum ni di bawah private school. Macam mana cabaran lah sekolah ni boleh berada di bawah naungan Yayasan Terengganu? Di peringkat awal memang kita di bawah JPS, Jabatan Pendidikan Swasta, sampai 2004. 1999 sampai 2004. Jadi akhir 2004 Yayasan Terengganu ambil alih. Yayasan Terengganu ambil alih bagi memantapkan kedudukan guru lah, bagi menjamin ada sedikit masa depan. Itu pun guru tidak diberi taraf yang tetap. Jadi Yayasan Terengganu dengan usaha dia pergi ke KPM berbincang untuk bagaimana nak beri satu jaminan kepada guru. Dan 3 tahun selepas itu 2007 KPM ambil. Dan semua guru dihantar untuk mengambil diploma pendidikan sampai sekarang. Jadi alhamdulillah sekarang ini semua antara guru kita ni berada tahap DG 41 yang tidak ada guru yang diploma, dan kita ada guru pakar. Okey, seterusnya Ustaz. Jadi nak tahu pasal pencapaian untuk sekolah ni lah kan. Jadi apakah pencapaian tertinggi yang pernah diperolehi sekolah ni dalam masa terdekat ni ke? Pencapaian. Jadi kalau akademik tahun ni tak nampak lagi. Sebab SPM kita ambil lagi kan. Jadi pencapaian terbaik untuk tahun lepas lah, kita ada 3 orang straight A+, 12 A+. Ada 3 orang. Dan kesemua mereka itu adalah tahfiz, hafiz Quran 30 juzuk, 2 lelaki 1 perempuan. Dan itu dari segi pencapaian akademik. Dan tahfiz kita diberi hak untuk mengeluarkan sijil, sijil tahfiz. Maknanya pelajar hafiz 30 juzuk, kita ada syahadah tu sijil lah daripada pelajar, pengiktirafan kepada mereka. Ada segi kurikulum. Okey, kurikulum kita dah banyak di peringkat antarabangsa tahun ni. Kan inovasi banyak kita dapat gold medal. Dan dari segi PAJSK pelajar pun hampir kepada 10 lah. Kan maknanya kita dapat 5 tahun lepas kita dapat 1.0 PAJSK. Terbaik di peringkat negara nombor 1. Itu. Kurikulum. Terusnya jadi tahulah pencapaian ni sekolah ni memang banyak lah kan, dari masa ke semasa. Jadi kami nak tahu siapakah tokoh yang banyak menyumbang dalam kecemerlangan ni? Guru boleh. Okey, tokoh yang banyak menyumbang dalam kecemerlangan sekolah ini adalah kita tidak bukan seorang lah yang menyumbang kan, sebab peranan kita sebagai warga sekolah, daripada pengetua sampai kepada pembantu takbir sampai kepada PA, dia orang ni adalah yang banyak menyumbang, walaupun tidak boleh menyumbang dari segi akademik, tetapi dari segi usaha tenaga mereka membantu pelajar untuk memudahkan urusan guru-guru. Itulah. Dan tokoh yang paling besar adalah dia akan balik kepada pengasah dia jugalah, yang tokoh, sebab dia selalu memberikan satu benda yang positif, sokongan dari segi kecemerlangan, kursus kemahiran kepada warga sekolah. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal pencapaian ni, jadi bolehkah kami tahu tahun tamat sekolah ni benar-benar berada di puncak kecemerlangan? Okey, tahun yang sekolah ini berada di puncak kecemerlangan iaitu pada tahun 2013. Kita mendapat pengiktirafan ikon pendidikan negara yang telah dianugerahkan oleh Allahyarham mantan pengetua di sini Ustaz Abdul Wahab sebagai tokoh ikon pendidikan kebangsaan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri pada masa itu.
Jadi mereka inilah yang pada tahun itu kita berada di puncak kecemerlangan dengan GPS 1.6 untuk SPM. Dan kebanyakan pelajar paling rendah adalah C pencapaian. Jadi kalau pencapaian guru? Pencapaian guru ramai. Yang dapat pengiktirafan guru inovasi. Kita ada ikon satu guru inovasi pekat kebahasaan, matematik, guru STEM, guru inovasi. Dan pencapaian lain seperti pengiktirafan dari segi syarikat swasta, kan private company, saya sendiri pun dapat juga lah itu, ExxonMobil. Ada 5 orang setakat ni yang dapat pengiktirafan guru ExxonMobil. Kejayaan guru-guru ni terbukti kan. Bagi dari segi ulun Al-Faq tu sendiri, adakah tenaga pengajar yang memang fokus kepada yang diimport, contohnya diimport dari luar negara? Adakah ustaz-ustazah yang memang betul Hafizah baru boleh? Sini semua yang mengajar hafazan, semuanya guru 30 hafiz. Semua guru hafiz. Kan kita ada sekarang ni, kita ada 6 lebih kurang 70 orang guru. Semua guru itu adalah tahfiz. Dia ada sijil tahfiz. Kalau tidak ada sijil tahfiz, kita tak boleh bagi dia. Sebab tu saya kata tadi kan, untuk nak jadikan kita ni ulul albab, pelajar tu kena kita dulu. Jadi sebelum kita nak ajar budak tu supaya hafiz 30 juzuk, kita dulu kena hafiz. Jadi sekarang ni semua guru yang mengajar kurikulum tahfiz itu semuanya guru 30 juzuk. Sama ada local universiti ataupun dia punya abroad university. Jadi nak tahulah juga rahsia kejayaan sekolah ni. Dari segi rutin belajar, sekitar pembelajaran ke, kaedah PDP mesti lainnya daripada sekolah-sekolah lain. Ini buatkan sekolah ini cemerlang di pesat dunia. Jadi kalau kita mengambil sempena dengan kita sebut rutin pelajar, kan sebab itu kita pelajar di sini dari segi kesalahan disiplin memang tak ada. Sebab kita diasas dengan Quran. Kan rutin dia tengah hari dia akan tidur dalam 15 minit, dia nap 10 minit. Qailulah itu adalah untuk nak rangsang dia pun, nak stimulit dia punya pemikiran. Jadi rutin pelajar di sini sebab tu kita tak ganggu dah. Yang dia habis 4.30 mesti pelajar tu buat aktiviti dia untuk prep malam pula. Dan antara punca mereka ni berjaya, saya tak letak pada benda lain, saya letak sebab hafazan mereka. Hafazan itulah sebenarnya top dia punya ingredient untuk berjaya bagi mereka lah. Kalau sekitaran pembelajaran tu, okey. Saya berilah sedikit kan benda-benda input pada awak. Kan antara yang menjadi punca kepada kejayaan, antara faktornya persekitaran. Apa maksud persekitaran? Environment itu, saya pernah beritahu kepada guru hafazan pelajar, kalau pelajar tidak boleh buat dalam kelas, kita buat tengah padang, tak ada masalah. Yang kedua, kita perlu tanya pada pelajar, di manakah awak suka? Which one you prefer? Where you prefer kan? Mana satu? Di mana awak suka benda ni, lebih suka? Dia kata nak buat buah pokok. Wah. Sebab punca kepada kemenjadian pelajar ini, kena melihat juga. Environment ni beri satu kesan yang cukup tinggi. Kan? Memang kita selesa kan, siapa-siapa pun nak belajar dalam aircon. Memang selesa. Tapi ada pelajar yang tak suka. Jadi kita adaptkan dengan suasana yang boleh stimulit mereka, untuk minat mereka. Dan pelajar yang hafaz Quran pun dia berdiri. Bukan berdiri tu kita denda. Itu permintaan pelajar. Ustaz, saya nak berdiri. Jadi pagi-pagi pun saya pergi observe, tengok kan apa. Pak susah mengapa ni susah. Betul, saya biasa mengapa kan. Jadi kata kunci dia bagi pelajar selesa barulah. Bagi pelajar selesa. Maknanya kita boleh create satu suasana kan yang kita panggil learning is fun.
Itu sebenarnya learning is fun itu yang kita letak dalam ijtihadik pada Quran ni, ensiklopedia ijtihadik tu. Okey, jadi kalau pasal kecemerlangan ni, bolehkah kami tahu siapakah tokoh yang terlahir daripada Imtiaz Besut ni? Individu pencapaian dia. Setakat ini tokoh yang terlahir daripada Imtiaz Besut, pencapaian mereka PhD. Baru-baru ini dia telah mendapat satu pengiktirafan beasiswa yang di Pertuan Agong. Pelajar kita yang batch 2016 mendapat pengiktirafan di peringkat nasional beasiswa yang di Pertuan Agong di atas pencapaian terbaik akademik dan kajian tesis berkaitan dengan kurikulum. Itulah towering personality. Sebenarnya ramai lagi, tapi mereka tidak diberi pengiktirafan lagi lah. Ramai doktor-doktor yang sampai ke pakar pun dah ada. Jadi bagaimanakah sekolah Imtiaz ni boleh jadi inspirasi kepada sekolah lain? Sebenarnya sekolah pendidikan tu mesti ramai kan sekolah-sekolah yang melihat jadikan contoh Imtiaz ni. Jadi kalau kita melihat kepada seni bina, jadi tak ada sebenarnya sekolah yang macam ni. Tak ada kan? Kalau kita tengok dari segi architecture dia tu, memang tak ada lah. Kan? Jadi yang buat biasa sekolah ni mengikut plan daripada kerajaan persekutuan lah. Cuma yang menampakkan mereka ini untuk menjadi inspirasi iaitu dari segi amalan pelajar dan guru. Bukan terletak pada seni bina. Kan? Sebab apa, kalau kita buat bangunan cantik sekalipun, akhir sekali apa benda yang menjadi asas dia? Akademik. Kan? Sebab daripada dulu pun pendidikan, kan, sebab diubah sekarang ini dari segi kurikulum bukan untuk menaikkan kejayaan. Sebenarnya untuk memberi satu inspirasi baru, kan, diilhamkan supaya kita boleh diversify, pelbagaikan kaedah tu ya sebenarnya, bukan dari segi seni bina. Cuma seni bina ni kita buat sebagai satu trademark. Nampak gini, oh ini Imtiaz. Kalau untuk pendidikan tu ada ke sekolah-sekolah yang bukan nak tiru, maksudnya ada datang sini untuk itu ada. Kita sampai hari ni ramailah belah-belah sekolah jugalah yang datang untuk buat program jaringan. Jaringan dan jalinan. Jalinan ni kita dengan sekolah-sekolah. Jaringan kita dengan institusi luar. Itulah struktur pendidikan. Saya cerita sedikit sebanyak pendidikan hari ni. Perubahan dari kurikulum itulah sebenarnya yang kita panggil budaya pendidikan. Katanya sekolah mana yang paling top tapi dia still nak rujuk sekolah Imtiaz? MRSM ke? MRSM ada. Yang datang baru ni ada. Yang SBP jarang lah. SBP jarang. Isu luar negara baru kita dikunjungi oleh Mahatahfiz Surabaya. 4 tahun lepas kita didatangi oleh international school daripada Turki. Turki. Jadi banyak pencapaian ni maksudnya ada sumbangan lah. Jadi apakah main sumbangan ni sekolah ni kepada pendidikan negeri Terengganu sendiri? Sumbangan kepada sektor pendidikan negeri Terengganu iaitu dari segi amalan lah. Amalan contohnya dari segi pembangunan sains, teknologi, engineering and mathematics, STEM itu yang kita perkasakan bermula daripada SEM sebenarnya. SEM ini adalah asas kepada kerajaan negeri yang buat. School Enrichment Model. Jadi School Enrichment Model ini adalah dia bertepatan lah dengan penggunaan teknologi lah IR 4.0 hari ni. Kan? Jadi di-upgradekan oleh kerajaan untuk dijadikan sebagai model STEM. Sains, teknologi, engineering, matematik. Itu adalah sumbangan kita lah. Kan? Kita buat SEM. SEM ini asal daripada MRSM. Jadi kita perkasakan di peringkat Imtiaz, kita bawa ke kerajaan negeri sampai ke peringkat persekutuan hari ni lah. Itulah sumbangan kita boleh. Jadi selain itu, jadi ada ke terdapat mana-mana sumbangan daripada badan bukan kerajaan, NGO berkaitan kemajuan sekolah ni? Sumbangan daripada badan bukan kerajaan banyak. Antaranya Maidam. Maidam,
YAPIM, Yayasan Pembangunan Ekonomi, dan mereka selalu menghulurkan bantuan kepada pelajar-pelajar B40. Kan, maknanya dari segi sumbangan akademik, peralatan, banyaklah mereka sudah membantu kita dari segi kemajuan sekolah ini. Dan ada di antara mereka yang menawarkan diri untuk menjadi sebahagian, itu tenaga pengajar, menjadi fesi kepada jurulatih-jurulatih di peringkat dalaman. Apakah kesan baik dan buruk daripada perubahan sekolah ini? Kalau melihat kesan dia, kan efek kepada penubuhan sekolah ini, kesan buruk tak ada lah. Jadi kalau kesan buruk tu bukan apa, kan, sekolah biasa di sekitar dia tidak akan dapat kita panggil apa, pelajar ni nak masuk jadi tak apa berminat. Pelajar lebih berminat di sini. Antara keburukan yang berlaku sebab sini boarding school, kan, kita asrama penuh, jadi pelajar mari dia kena balik, dia homesick. Itu keburukan dia tu, bukan di efek ke sekolah pun, kan. Jadi kesan baik kita ni adalah wujudnya satu kita panggil apa kita panggil, nak berlawan tu, persaingan, competition dia tu, kan. Wujudnya benda itu disebabkan oleh pencapaian lah. Mereka nak juga kejayaan, tapi kita still leading, kan. Maknanya dari dulu, jadi sebenarnya kita bukan nak angkat diri, kan, tapi punca kita tadilah kita telah banyak beri pendapat pada sekolah. Kalau nak berjaya, kita kata wujudkan satu Quran, kan. Sebab sekolah Ma'arif kena Nurul Ittifaq, dia ada kelas Quran, tapi kelas Quran tak seperti kita. Dia panggil kelas KKQ, kelas kemahiran Quran. Dan yang satu lagi kelas dia panggil kelas Tamayus. Jadi peringkat dalaman, kita ni di peringkat nasional iktiraf. Itulah kesan baik kita ni, bila orang meniru kita dari segi benda baik, kita akan dapat kebaikan. Sebagai penutupnya, apakah harapan Ustaz terhadap sekolah ini pada masa akan datang? Saya selaku guru lah di sini, kan, orang yang bertanggungjawab juga sebahagiannya. Harapan saya di sekolah ini berkaitan supaya dapat mengekalkan kecemerlangan, kan. Kita tidak biarkan, sebab moto utama bagi saya sejak saya duduk di imtihan ni 20 tahun lebih, kita mesti meletakkan kepentingan pelajar yang utama. Masuk kepentingan pelajar utama, dari asalnya kita ni tidak boleh jadi guru tanpa pelajar, kan. Tanpa pelajar kita tak akan jadi guru, kan. Tanpa guru tak ada sekolah, kan. Sebab itu dalam konteks kita hari ni kena ada diploma pendidikan untuk jadi guru. Sebenarnya tak ada diploma pendidikan pun boleh jadi guru, kan. Tapi diploma pendidikan itu sebagai satu lesen untuk kita mengajar lah. Jadi asas utama harapan kita supaya kekalkan kecemerlangan itu berasaskan kepada hafazan Quran. Apakah cadangan Ustaz dalam meletakkan sekolah ini di peringkat yang lebih cemerlang? Cadangan saya lah untuk meletakkan sekolah ini di peringkat yang lebih cemerlang, kita kena kekalkan identiti kita. Yang identiti kita iaitu soleh pintar. At the same time, soleh pintar itu kita bawa kepada membina, melahirkan generasi ulul albab yang mempunyai hubungan kita dengan hablum minallah wa hablum minannas, hubungan kita dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Itulah harapan saya dalam meletakkan sekolah ini di peringkat yang lebih cemerlang dunia dan akhirat, insyaAllah. Itu saja. Setakat saja buat kami pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan masa